Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz pengurusi majlis, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Inna ad-dina yusrun wa la yushadda ad-din illa ghalabah. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwah war rawhah wa syai'im minad duljah. Rawahu al-Bukhari. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innad dina yusrun. Sesungguhnya agama itu adalah mudah. Yushaddad dina illa ghalabah. Tidaklah seseorang itu mempersukarkan di dalam menjalankan agama, melainkan dia sendiri yang akan menjadi susah. Ghalabah ni maknanya jadi susah, terkalahkan, jadi kalah. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Maka berbuat benarlah kamu dan perdekatkanlah kamu dan bergembiralah kamu dengan agama. Wasta'inu bil ghadwah, dan bermohonlah kamu pertolongan agar dapat berlangsung dengan mengerjakan agama pada pagi hari, war rawhah, pada siang hari, wa syai'im minad duljah, dan sedikit pada waktu akhir malam. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut innad din, sesungguhnya agama, yusrun, adalah mudah. Agama Islam bukan agama susah. Agama Islam adalah agama yang paling mudah sekali. Cuma orang yang tak faham yang jadi susah. Kita ni kalau tak tahu, tak faham, semua benda jadi payah. Kalau tahu, kalau dah biasa, lama-lama jadi senang. Masalah kita dengan agama kita sendiri, kita jadi susah sebab kita tak faham, kita tak biasa. Sesuatu yang kita biasa, handphone ni mula-mula beli memang tak erti, memang kita tak pandai kalau main operate handphone ni macam mana. Tapi tiap-tiap hari main, pejam mata boleh SMS, pejam mata pun boleh pok. Kalau buat pertandingan SMS terpantas, menang kat kita. Sebelah jari je, sebelah bawa kereta, sebelah ni SMS. Sebab apa? Sebab cekap. Dah biasa sangat repair handphone pun boleh. Dah cekap, dah biasa sangat main handphone, dia repair pun boleh. Lama-lama dia boleh buat kedai repair handphone. Kamu kerja kilang Nokia ke? Tak ada. Nanti macam mana kamu boleh repair telefon ni? Dia operate, dia main, dia belah sana, dia belah sini, siap jadi. Sebab dia biasa dengan handphone. Serupa dengan tuan-tuan mahir dalam bidang kereta. Tiap-tiap hari mula-mula masuk kilang Toyota ni, kurang mahir lah dengar yang nama Toyota. Tak pernah sangka pun nak kerja dengan Toyota. Umur 5 tahun, umur 4 tahun, bapa bawa naik kereta Toyota. Duk bawa Toyota GL, LE semua je naik. Tak pernah sangka satu hari dia kerja kilang Toyota.
Mana benar sangka dulu duk pakai Toyota SE KE20, KE30. Lah, kita pun belajar. Saya mula-mula belajar kereta KE20. Pintu 2, bukan pintu 4, pintu 2. Bangga habis naik KE20. Nah, dulu. Tapi tak pernah sangka pun akan berceramah dengan staf Toyota. Serupa dengan tuan-tuan. Tuan-tuan duk tengok Toyota. Dulu kita duk bayang Toyo tu apa kan. Sekarang tuan-tuan kerja dengan Toyota. Mula-mula masuk bukannya tahu selok-belok Toyota. Tak tahu pun itu buat ni sekarang dah mahir. Dah mahir tentang skru, mahir tentang body, mahir tentang enjin, mahir segala-galanya. Kadang-kadang terlebih mahir ni barang-barang kilang pun terlepas keluar. Sebab terlebih mahir. Jadi bila kita ni terlebih mahir tu keistimewaan kita. Sebab apa kita mahir? Sebab kita dah biasa setiap hari duk pergi kilang Toyota, setiap hari duk main mesin, lama-lama jadi apa? Mahir. Masalah kita sekarang, kenapa kita tak mahir dengan agama kita sendiri? Sebab kita jarang main dengan agama. Bila kita jarang main dengan agama, kita nampak agama tu susah. Cuba kita selalu mendekatkan agama, campur dengan agama, involve dengan agama, masuk dalam agama, main dengan agama, bercinta dengan agama, mahir kita. Dan kita akan dapat tahu, senang aja. Macam kita lah. Dulu kita nak buat mesin ABC, susah. Nak letakkan ais, nak pekuk benda tu, kadang-kadang tengah mesin air jatuh ke bawah, naik atas balik jatuh ke bawah. Sebab jarang pakai. Sekarang sekali tekan aja, pegang elok-elok, dah boleh buat. Sebab kita selalu main. Agama pun begitu. Baca Quran tak lancar sebab setahun sekali. Kadang-kadang 10 tahun sekali, itu pun sebab keluarga mati. Baru nak cari Quran, mana pula Yasin. Dulu tang sini surah ni. Tak jumpa dah surah Yasin ni. Cuba tiap-tiap hari baca Yasin, apa jadi? Hafaz. Setiap hari baca Yasin, pejam mata pun boleh baca. Hafaz dia. Sebab itu saya katakan tadi, kita jadi susah dengan agama kita sendiri sebab kita tak berkawan rapat dengan agama. Kita tengok orang mandi mayat, susahnya mandi mayat. Nak kena bersabun, nak kena mandi kapur barus, nak kena sintuk, nak kena ini. Aku tak pandai. Padahal mandi mayat lah yang paling senang. Lebih susah daripada mandi anak. Lebih susah daripada mandi budak kecil. Mandi budak kecil, kita bubur dalam besen, dia bising, dia menangis, dia melompat, kadang-kadang dia menangis, kita jenuh pegang, mana nak shampoo dia, mana nak sabun dia, mana nak siram dengan air. Susah. Kadang-kadang lemah budak tu dalam besen. Tetapi mandi mayat paling senang sebab mayat tak bergerak. Ada mayat bergerak? Duduk elok-elok. Aduh. Itu orang hidup. Mana ada mayat boleh bergerak, tuan-tuan? Gila ke apa ke? Bila kita angkat tangan, dia tepis tadi. Apa dia buat pegang? Mana ada mayat cakap macam itu? Mayat dia sentiasa ikut kita. Kita angkat tangan dia, dia angkat. Kita turun baru dia turunkan. Kita tolak baru dia bergerak. Kita tarik baru dia berjalan. Jadi apa yang susahnya mandi mayat? Mandi orang susah. Mandi orang kalau airnya sejuk sangat, sejuk lah. Kita hari tu masuk satu hotel sekali, tahu dengan budak mana tak nak masuk hotel. Dia nak tumpah mandi bilik air. Mat, macam mana buka, Mat? Jaga-jaga. Air yang sejuk warnanya biru, air yang panas warnanya biru, air yang sejuk warnanya merah, kita cakap. Hamba Allah pun buka yang merah, melompat dia. Dah masak aku kamu ni. Dia maki kita. Tapi mayat, tuan-tuan, buatlah macam mana, dia diam je. Jadi siapa yang kata agama tu susah? Tapi masalah kita sekarang ialah kenapa mandi mayat tu susah? Sebab kita tak pernah buat. Ayah mati panggil Tok Imam, mak mati panggil Tok Imamah. Dia kan perempuan macam itu. Muslim, muslimah, kan? Mukmin, mukminah. Muslim, muslimat. Kalau imam, imamah. Kalau Bilal, Bilalah. Macam itulah lebih kurang. Tak betul, wallahu alam, saya sebut aja. Baik. Jadi tuan-tuan, masalah dia saya katakan tadi sebab kita tak pernah buat. Nabi sebut Islam tu mudah. Tuan-tuan takut nak jadi imam. Apa yang takutnya?
Jadi imam, jadilah ke hadapan. Allahu Akbar. Tak biasa Ustaz. Biasakan. Jangan terus dengan maghrib, jangan terus dengan isyak. Memang payah. Mulakan dengan zuhur. Tak bunyi apa. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu baca tak? Senang tak? Senang. Tuan-tuan terus tak pernah jadi imam, tiba-tiba subuh jadi imam. Tak ke haru. Allahumma hdini, Allahumma hdini fi man hada. Allahumma hdina, doa. Mulakan dengan zuhur, senyap sunyi. Okey Ustaz, masa zuhur boleh saya jadi imam Ustaz, masalah dia doa Ustaz. Doa ambil mikrofon tu lah kot Tok Bilal. Ambil mikrofon. Tok Bilal kata, baca. Batuk. Itu cara paling mudah sekali. Kalau tuan-tuan tak nak Tok Bilal pun tolak dekat kita balik mikrofon, tak apa, ambil. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Alhamdulillahirabbil alamin. Makmum tanya, mana nasinya Ustaz Imam? Nasi kat dapur, mengambil sendiri. Dia faham asal baca semayang, doanya doa semayang. Doa makan pun boleh. Doa makan ni bukan setakat nak makan, lepas semayang pun boleh. Allahumma barik lana fi ma razaqtana, doa juga. Tapi macam, yelah, kalau macam doa tu macam nampak sangat kita macam tu kan. Macam doa makan tu macam, yelah, nampak sangat kita tak pada doa Ustaz kan. Kalau gitu doa dalam bahasa Melayu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah sembahyang kami ya Allah, panjangkanlah umur kami ya Allah, matikanlah kami dalam iman, amin ya rabbal alamin. Lagi selamat. Nanti orang tanya, hai, kamu tak baca doa dalam bahasa Arab ke? Kalau aku baca bahasa Arab pun kamu tak faham, nak buat apa? Baik aku baca bahasa Melayu, aku faham. Kalau aku baca bahasa Arab aku faham. Kamu tu masalah kamu. Nanti aku nak jaga kamu, bukan aku nak jaga aku sebenarnya. Aku kena faham tu. Jadi yang jadi susah sekarang ni, asal habis semayangnya astagfirullahalazim, astagfirullah. Jadi kita pun takut tengok, ya Allah, banyak baca dia. Banyak. Susah kata dia. Padahal benda tu sunat aja, tak buat pun tak apa. Serupalah mandi mayat. Susah ya, kena macam ni, kena bubur. Mandi sajalah macam mana kita mandi junub. Tuan-tuan sekarang berjunub, susah tak? Susah, kapur baru senang. Mana ada daun sintuk, daun bidara semua. Tak ada lah tuan-tuan. Mandi biasalah, ambil sabun apa semua. Bidara tak ada, apa pun tak ada, bubur je lah. Tak ada Ustaz, nampak macam terlalu, yelah terlalu, tak ada terlalu lah. Kita yang nukuk nambahnya banyak. Tak ada daun bidara, kapur baru, sabun pun boleh untuk mewangikan. Orang dulu buh daun bidara sebab nak bagi wangi. Jadi sekarang pakai sabun, wangi juga. Tuan-tuan tak ada kain kapan warna putih, warna biru pun boleh kain kapan. Kalau kain kapan tak ada Ustaz, tuan-tuan boleh ambil kain. Mana-mana jenis kain. Kain pun tak ada Ustaz. Ya Allah, tikar mengkuang ada. Tikar mengkuang pun boleh di kain kapan. Masalah dia Ustaz, tikar mengkuang pun tak ada Ustaz. Kita orang terbakar Ustaz, habis satu kampung Ustaz. Kalau gitu ambil lalang, ambil daun digumpulkan, ikat. Lalang pun tak ada Ustaz, terbakar semua Ustaz. Tsunami Ustaz. Kalau tuan-tuan tidak ada barang, tuan-tuan nak balut si mati, tuan-tuan boleh ambil seluk tanah. Seluk tanah tu dibasahkan dengan air sampai jadi selut. Tuan-tuan boleh selutkan dia dengan lumurkan di badan dia, itu pun boleh. Sampai begitu sekali. Masalah dia Ustaz, tanah pun tak ada Ustaz. Kamu ni duduk di mana ni yang tak ada tanah? Kadang-kadang soalan ni bukan satu tuan-tuan. Ya, kita kadang-kadang suka tanya. Sebab tu Nabi kata pada kita, Allah tak suka 3 orang. Yang pertama, orang yang suka bertanya. Suka bertanya jenis ni lah. Kalau tak ada macam mana Ustaz? Kalau tak ada macam mana Ustaz? Ini nombor 1. Yang kedua, Allah benci orang yang menyia-nyiakan masa. Yang ketiganya, Allah benci kepada orang yang membazir. 3 benda ni yang Nabi sebut Allah paling benci. Nombor 1nya, Allah benci pada orang yang suka bertanya. La tas'alu an asya'in. Jangan kamu banyak soal. Banyak soal kalau tak faham tak apa. Ini banyak soal benda yang tak patut disoal. Ustaz, macam kita orang kalau pergi ke bulan Ustaz, kita nak menghadap ke mana Ustaz kiblatnya Ustaz?
Nak ke bulan pasal apa? Kamu ke Masjid Shah Alam negeri ni pun kamu tak nak sampai. Kerja sebelah je, tapi semayang tak pernah sampai. Ke masjid negeri ni tak pernah sampai. Sibuk nanya ke bulan. Datang ke masjid dulu, kiblat di masjid pun tak tahu. Dia datang masjid negeri, dia sesat. Mana jalan keluar? Tak pernah datang. Tiba-tiba sibuk tanya, kalau saya ke bulan Ustaz, kiblatnya ke mana Ustaz? Saya jawab senang je, you pergi bulan dulu, sampai ke sana you baru you call saya balik. Saya bukan you bagi jawapan. Selagi you tak pergi, buat apa you tanya? Jadi kadang-kadang ini yang selalu orang suka tanya, yang bukan-bukan. Ya, ada yang tanya, Ustaz, air mani ni najis tak? Saya jawab, kalau air mani tu najis, kita pun najis. Sebab kita berasal daripada air mani. Kalau air mani tu najis, kita pun najis. Air mani tak najis, cuma dia benda yang tak digemari. Mana ada orang gemar air mani? Itu saja. Tak najis, boleh pegang, tapi tak gemar. Mana ada orang beli air mani? Kalau air kosong ni tuan-tuan beli ni RM1 ya, air mineral RM1 ya. RM1 air mani RM1. Mana ada? Tobat lahum tak ada orang. Tak ada orang yang nak beli tuan-tuan. Tuan-tuan pergi uptown ke pasar malam ke, cuba tuan-tuan tengok gerai Lecikang, Bandung, Sirak Ros, air mani, tobat lahum. Orang tengok semacam itulah makna dia. Orang tak mau, bukannya kotor, orang tak mau. Ya Allah, macam tak ada air lain kamu nak jual. Jadi keedahnya begitu. Jadi maksudnya begitu. Jadi saya kata air mani tu tak najis. Bila air mani tak najis, dia kata, boleh tak Ustaz kita ambil wuduk dengan air mani? Saya jawab, you kumpulkan dulu 2 kola. Lepas tu you call saya. Agak-agak bila nak kumpul 2 kola? Ni kena faham. Yang ni yang saya katakan tadi, Islam tu mudah, tapi orang pasal orang tak faham. Orang tak mengaji. Orang tak mengaji jadi payah. Sebab tu kita kena dekatkan. Tuan-tuan ni duduk kerja di mana-mana pun, kerja-kerja juga, tapi agama jangan tinggal. Bila kita kerja, dalam masa kita beragama, baru kita rasa agama dekat dengan kita. Betapa mudahnya agama itu. Bila kita jarang sebut tentang agama, jarang bercampur dengan agama, kita jadi unsin, jadi payah. Satu benda kecil tu jadi besar pada kita. Saya ni nak korban Ustaz. Bagus, Alhamdulillah. Pertama kali korban, ya Ustaz, tapi saya nak ambil yang terbaik sekali, korban unta Ustaz. Oh bagus, Alhamdulillah. Ya, syukur pada Allah Ta'ala. Tapi masalah dia Ustaz, unta yang saya nak korban ni unta Australia Ustaz. Unta Arab tak ada. Apa masalah unta Australia? Apa masalahnya? Ya, dia takut tak Islam je itu. Unta orang putih dia. Saya jawab tak susah, cuba tengok dia sunat ke tidak. Kalau sunat tu insya-Allah Islam lah. Jadi bila kita jadi satu-satu benda, kita jadi berat. Sebab kita tak faham. Kalau kita faham, apa masalahnya? Unta tu beli kat Arab ke, beli kat orang India ke, beli kat orang Melayu ke, beli kat orang Cina ke, janji dia unta, lembu, kerbau, kambing sah. Bukan kita nak korban orang, kita nak korban binatang. Binatang ni bukan ada agama. Tuan-tuan yang kata pula kambing ni Islam ke tidak? No. Takkan tuan-tuan nak suruh dia mengucap. Jadi kalau kita faham agama tu mudah, senang. Ni tuan-tuan hari ni ada pakai seluar jin, ada pakai seluar slide, ada pakai kain plekat. Kita kena belajar beberapa jenis fiqah. Dalam agama kita kena belajar mula-mula fiqh ibadah. Fiqh bagaimana kita nak buat ibadah. Sebab tu saya seronok tuan-tuan, bukan seronok tsunami. Seronok bila ada benda terjadi, ada benda lain yang berlaku di sebalik. Kalau tak jadi tsunami tuan-tuan, entah tuan-tuan datang ke tidak program macam ni. Tapi dengan sebab jadi di sana, datang di sini, belajar macam-macam daripada guru-guru di sini. Alhamdulillah. Itu ada hikmahnya. Doa-doa lah tuan-tuan, selalu tsunami berlaku tuan-tuan. Lama-lama kerja kita pun tak ada tuan-tuan. Jadi setiap apa yang berlaku tu ada hikmah. Sebab tu saya sebut banyak kali dalam CD saya, dalam YouTube pun saya kena selalu sebut, sila pandang baik pada Allah, husnuzan, baik sangka.
Jangan kita kata ini jahat, ini tak elok, ini tak elok. Tidak, ada sebab semua benda baik. Tuan-tuan di sini anak yatim, baik. Baik apa ustaz, bapak tak ada, baik. Sebab tuan-tuan tidak ada dosa dengan bapak. Sikit punya beban ke di hari kiamat, Allah soal orang yang ada bapak banyak dosa dengan bapak dia. Tengking bapak, lawan bapak, jual motor bapak. Bapak nak pergi kerja tinggal tayar, bekas tayar, motor hilang. Rupa anak sendiri cilok motor dia. Apa nak jawab di hari kiamat tu? Ada yang curi duit bapak, ada bunuh bapak, ada yang pukul bapak, ada yang derhaka pada bapak. Berapa banyak Tuhan akan soal di hari kiamat. Nak jawab apa? Tapi kita anak yatim, apa yang kita buat pada bapak kita? Tumbuk tak pernah, curi motor dia tak pernah, tengking dia pun tak pernah. Sebab dia mati, kita kecil dia mati, dosa tak ada. Alhamdulillah. Masalah saya Ustaz, bapak saya sampai sekarang tak mati Ustaz. Bukan minta mati pula. Jangan tuan-tuan balikkan, tuan-tuan pekuk dengan bantal pula. Tuan-tuan pun dah tak dikira yatim pasal dah tua. Kalau yang mana ada bapak, tolong berbuat baik kepada bapak. Baik, jadi kita kena belajar sesuatu benda. Saya sebutkan tadi tentang fiqih ibadah. Fiqih ibadah ini nak menentukan sah atau tidak sah, batal atau tidak, tu kena belajar. Syarat sah semayang, syarat wajib semayang, tu fiqih ibadah. Syarat sah puasa, syarat wajib puasa, syarat haji, syarat wajib haji, wajib belajar. Bagaimana yang dikatakan tak sah, bagaimana yang dikatakan makruh, bagaimana yang dikatakan haram, kita kena belajar. Setiap orang Islam kena belajar benda ini. Dan fiqih ibadah ini kena selesai sebelum 15 tahun. Sebelum umur 15 tahun semayang clear. Semayang clear. Sebab tu Nabi suruh semayang umur 7 tahun. 10 tahun kalau tak semayang rotan. Tapi puasa Nabi tak suruh rotan bagi budak-budak yang tak puasa. Nabi cuma suruh rotan bagi budak yang tak semayang. Puasa, kalau tak puasa Nabi tak suruh rotan pasal budak. Pasal apa rotan tak pada budak-budak, rotan pada semayang? Kenapa puasa tak payah rotan kalau tak puasa pada budak-budak? Sebab budak-budak memang tabiatnya makan. Umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun memang tengah lalu makan. Sebab tu tak disuruh rotan kalau tak puasa lagi, pasal dia tengah lalu makan. Lagipun belum cukup umur. Budak umur 10 tahun makan sekali makan 3 pinggan. Tiba-tiba tuan-tuan suruh puasa. Budak kecil perlukan tubuh badan yang besar untuk membesar, susu nak sebagai. Tiba-tiba umur 6 tahun tuan-tuan suruh adik tu puasa. Adik puasa ya. Belajar puasa. Ayah dulu puasa umur berapa? Ayah 16 tahun. Ayah pun 16, kamu suruh anak kamu 6 tahun. Budak tu nak minum susu, nak minum ini, nak membesar. Sebab tu kalau dia boleh setengah hari pun cukup. Adik puasa dulu, kalau adik tak larat, adik buka. Okey. Pukul 12, mama lapar mama. Sabar adik 6 jam lagi. Sabar. Budak tu umur 6 tahun, ma lapar, udah lembik. Sabar adik. Kalau adik puasa hari ni, mama belikan adik upin dan ipin patung. Kesian budak tu, ngenangkan upin dan ipin puasa juga dia. Mama dia makan, mama uzur. Yang mak dia uzur boleh pula makan. Jadi tuan-tuan yang semayang, suruh semayang. 10 tahun tak semayang, rotan dia. Jadi benda itu kena clear sebelum cukup umur. Kalau cukup umur pun tak clear lagi tahiyat akhir, tak clear lagi Fatihah, tak clear lagi syarat tu, tak tahu lagi hukum mandi ni, tak tahu lagi hukum batal puasa, tak tahu lagi hukum batal semayang, semayang pun tak betul, yang ni yang jadi masalah di kemudian hari. Sepatutnya sebelum cukup umur benda ni settle lah. Settle down lah, settle habis lah. Umur 14 tahun boleh jadi imam lah. Umur 13 tahun doa kunut, doa apa pun hafal. Ini dipanggil fiqih ibadah. Kalau fiqih ibadah pun blur lagi tuan-tuan, sah lah. Tuan-tuan baca Fatihah pun tak betul lagi. Bismillahirrahmanirrahim 6 kali r. Bila tuan-tuan banyak r, tuan-tuan dah tambahkan ra. Tuan-tuan tambahkan ra. Bila tuan-tuan takrir lebih, itu tuan-tuan dah tambahkan ra, mungkin jadi 3 atau 4. Dia kena baca Bismillahirrahmanirrahim.
Tapi setengah orang Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Dia banyak batal sembahyang. Dia tak boleh punya menyingkat tu, tak boleh. Kalau tuan-tuan menyanyi, tak apa, tak batal pun menyanyi, tak apa. Dengarlah oh sayang, laguku untukmu, lagu penuh arti. Tak apa, tak berdosa langsung. Tuan-tuan lebih daripada 10 kali pun tak apa. Lagu penuh tak apa. Tapi dalam sembahyang tak boleh buat lagu itu, tak boleh buat macam itu. Jangan baca Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau yang ni pun tak selesai, aduh, macam mana nak kahwin, macam mana nak jaga anak, macam mana nak buat Islam? Perkara paling asas itu fiqh ibadah. Yang kedua dipanggil sebagai fiqh sunnah. Kena belajar pula fiqh sunnah tu apa. Yang ketiga kita kena belajar fiqh maqasid. Tadi ustaz kata Islam tu senang, dah macam-macam fiqh pula ni. Kerja itu lah. Fiqh maqasid tu nama je susah. Fiqh maqasid tapi senang. Fiqh tujuan. Fiqh tujuan, cakap tujuan. Ni maqasid dengar pun payah ustaz. Atau bahasa Arab. Bahasa Arab sekali Arab. Kan? Bahasa Arab. Kita ni, pasal kita ni orang Melayu, bila dengar Arab jadi susah. Orang Arab bila dengar bahasa Arab senang. Tuan-tuan orang Melayu kalau dengar bahasa Melayu kan senang. Ni saya baru ni saya ceramah di Jeddah. Bulan lepas saya ceramah di Jeddah. Saya jumpa dengan satu budak 2 tahun setengah, budak Arab. Masya Allah, fasih cakap Arab. Baru umur 2 tahun setengah, Masya Allah, fasih gila. Anak Arab memang fasih. Subuh semalam saya pergi ceramah di Kedah, jumpa budak 3 tahun fasih cakap Melayu, anak orang Melayu. Jadi bila kita semua Arab memang jadi susah. Fiqh maqasid, ya Allah susah gila. Cuba sebut bahasa Melayu. Fiqh tujuan. Oh, apa tujuan? Apa tujuan? Apa tujuan pakai topi kuning? Keselamatan. Takut skru jatuh atas kepala ustaz. Sebab tu kita pakai topi kuning untuk menjaga keselamatan. Itu dipanggil maqasid. Itu dipanggil maqasid. Apa sebab naik kereta pakai tali pinggang keledar? Oh, supaya jadi apa-apa boleh terselamat ustaz. Tak ada kita belaga dengan steering ustaz. Itu maqasid pakai keledar. Apa maqasid pakai spek hitam? Kita nak mengelakkan silau ustaz. Bila saya pakai spek hitam tak silau sangat, mata saya pun boleh tahan. Sebab tu pakai spek hitam. Itu namanya apa? Maqasid. Sebab saya tak tahan dengan cahaya matahari. Sebab tu saya heran bila tengok orang perempuan pukul 7.30 pagi dia pakai spek hitam. Naik kereta, dia bawa kereta ke spek hitam 7.30 pagi. Matahari pun tak terbit lagi, dia dah spek hitam dah. Ada apa maqasid dia? Wallahu a'lam. Jadi fiqh ni, setiap fiqh dia ada maqasid, ada tujuan. Kita kena belajar tujuan. Apa tujuan sembahyang? Yang ni kena belajar. Bila kita faham tujuan, bila kita pakai, kita belajar maqasid, senanglah agama tu. Apa tujuan sembahyang? Sembahyang itu tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah daripada jahat, mencegah daripada mungkar. Jadi tujuan sembahyang ialah supaya orang jadi baik-baik. Jadi kalau kita nak jadikan pekerja kita di Toyota ni baik-baik, kena jadikan mereka itu solat. Baik. Masa temu duga kena panggil orang yang solat. Tanya, kamu solat? Jangan tanya sijil aja, kamu kemahiran apa? Kamu kelulusan apa? Pada cakap jebun. Tanya, kamu solat? Nak kerja sini kena solat. Ini kilang Toyota pun sekolah agama ke? Kena solat pula? Tak ada. Nak bagi baik kilang, nak bagi baik tempat kerja, solat. Bila semua orang, oi, kamu nak kerja sana kena belajar sembahyang tau. Dia orang temu duga tanya sembahyang. Akhirnya kita sembahyang. Pasal apanya kita pilih orang sembahyang? Supaya tempat kerja itu jadi baik. Mencuri tidak ada, merompak tidak ada, menyamun tidak ada, ponteng kerja tidak ada. Kalau dia boleh tipu Allah, takkan dia tak boleh tipu manusia? Orang yang tak solat, dia menipu Tuhan. Dia tak bersyukur dengan Tuhan.
Kalau dengan Tuhan pun dia tipu, kalau dengan Allah pun dia tak bersyukur, dengan manusia apatah lagi. Sebab tu kena tanya, nombor 2 ambil yang solat. Adakah awak solat? Ya. Tadi pagi solat subuh? Ya. Setiap hari? Ya. Tak pernah tinggal? Tak. Solat subuh berapa rakaat? 4. Bukan 2 ke? Solat subuh 2 lah. Kita biasa 4. Nampak sangat dia kelentong tuan-tuan. Reject lah. Walaupun dia mempunyai kelulusan yang bagus. Sebab tak solat. Dah lah tak solat, lawyer buruk pula. Kita orang duduk 4 tau. Sini tak tahu pula sini 2. Sudah tukar ke? Dia boleh tanya pula, sudah tukar ke? Tujuan semayang ialah mencegah diri daripada buat jahat dan mungkar. Sebab tu saya katakan tadi, tuan-tuan di sini pakai seluar jin, pakai seluar slap, pakai kain pelekat, pakai jubah. Tak pakai baju jin, seluar jin, baju setan. Ada, tuan-tuan. Yang pentingnya solat. Ada yang pakai kepiah, ada yang tak pakai kepiah, ada pakai serban. Yang pentingnya solat. Solat dulu. Bila kita faham janji kamu solat, baik. Ada orang yang datang semayang kepiah tak pakai. Rambut terjuntai. Bila nak rukuk, ada macam itu. Ya, bila nak sujud, aduh, lembut gila. Jadi ada orang macam itu. Ada orang yang bila nak semayang, dia tak bawa kopiah songkok, dia bawa sapu tangan. Sapu tangan aja, dia gulung-gulung 3 ikat. Gila, kepiah pun tak beli, sapu tangan je. Sapu tangan itulah yang lap hingui, lap peluh. Masya Allah. Kadang-kadang lak hingun guna sapu tangan, guna pakai pula di dahi buat sujud. Sujud jatuh atas tempat sujud. Dia sembahyang sunat 2 rakaat, nampak bekas hingui di situ. Dia bila dah orang qomat, dia pergi ke depan, kita pula duduk tempat dia. Betul-betul dia leluk tang sujud dia tu. Nak beli kepiah pun tak boleh. Tak apalah, janji solat. Bila orang faham janji kamu solat, janji kamu tutup aurat, kamu pakai seluar jin ke, kamu pakai baju hantu ke, lantak kamu lah. Setengah orang dimarahnya pakai t-shirt. Ni apa semuanya pakai t-shirt ni? Astaghfirullahalazim. Ni jubah. Ya, sebab Tuan Haji dah pencen. Saya kerja kontrak. Takkan saya balik rumah pakai jubah. Mana abang? Semayang pakai jubah pula. Di mana kamu kerja? Di mana kamu bertugas? Solat. Tuan-tuan kerja di Toyota, katakan Toyota tidak ada surau, di situlah tuan-tuan solat. Di mana? Tempat kerja tuan-tuan. Kita orang tak boleh semayang, ustaz. Majikan tak sediakan ruang solat, mereka tak sediakan musala. Itu bukan alasan. Semayanglah di situ. Tapi ustaz, tak ada sejadah ustaz. Kain kamu pun boleh. Kain tak ada ustaz, lapik dengan paper pun boleh. Jangan baca sudah paper tu. Allahu Akbar. Sumpahlah anak. Itu pun salah juga. Sebab itulah kita tak nak ada tulisan. Bila tulisan confirm tak khusyuk. Bila tuan-tuan baca tulisan dengan sembahyang, tak khusyuk. Sebab tu saya tak suka kalau masjid-masjid tu tulis banyak-banyak dekat ruang solat depan. Tepi kiri kanan tak apa, depan jangan. Kadang-kadang ditulisnya monitor yang duk pusing, information yang duk, dia tulis baca tu 4 hari bulan Ustaz Dasuki, 5 hari bulan Abu Bakar. Orang lain rukuk ni tak rukuk lagi, udah baca. Akhirnya jadi payah pada dia. Cuba tuan-tuan plainkan kosong aja, maka dia akan kosonglah dalam semayangnya daripada ingatan yang lain. Tetapi ada orang yang cukup ambil berat bab ini sampai orang semayang pun jadi takut. Macam saya katakan tadi, akhirnya orang beranggapan bahawa semayang mayat hanya untuk orang yang eksekutif mayat. Hanya dia yang boleh menguruskan mayat. Kenapa tak boleh mayat? Pak Din tak ada. Akhirnya orang beranggapan bahawa Din eksekutif mayat. Padahal semua orang boleh semayang mayat. Pasal dia senang. Serupalah dengan semayang. Hanya orang faham orang semayang itu untuk orang yang pakai kain pelekat, baju Melayu, pakai jubah, pakai cantik-cantik saja. Sedangkan semayang ni wajib dibuat di mana-mana pun dengan apa pakaian, selagi mana tutup aurat dan bebas daripada najis. Yang pentingnya mereka itu semayang, dan semayang mereka itu boleh mencegah buat jahat. Macam kita tengok orang Muslim main bola. Orang Muslim main bola, mereka semayang tengah padang.
Mereka main bola malam, siang panas. Siang panas. Sebab tu mereka main bola sebelah malam. Kita ni siang beredup, kita main bola sebelah malam. Akhirnya rugi, penonton tak datang. Lampu je banyak. Yang tengok ni 10 orang, tengok menung. Perak pun satu hal, dah menang banyak-banyak, penonton dah ramai, kalah pula. Itu pun satu hal juga. Dulu tak pernahnya kalah. 10 perlawanan tanpa kalah. Bila dah kalah tak pernah menang. Itu masalah. Elok penonton dah ramai, dah untung. Sekarang dah tak ada orang pula. Lampu kena bayar. Nak kena bayar pada majlis bandaraya. Lampu, penonton tak ada. Kalau dah tak laku sebab penonton tak ada, lebih baik main bola sebelah pagi. Hari Ahad main bola sebelah pagi, semua orang cuti. Pukul 7.30 start, habis pukul 10. Mana ada orang pasang lampu siang-siang, melainkan naik motosikal. Jadi kita menjimatkan elektrik yang besar. Penonton tak ada pun tak apa, sebab jimat. Sekarang nak main sebelah malam juga. Bila main sebelah malam, lampu saja satu malam ada berapa ratus ribu belanja dia. Itu yang banyak berhutang, gaji pekerja tak bayar, gaji pemain bola sepak tak bayar, gaji referee tak bayar. Orang Arab main bola sebelah malam, malam masuk isyak, waktu rehat, dia semua semayang atas padang dengan referee jadi imam. Allahu Akbar. Betapa mudahnya Islam. Bukan kata Islam tu nak ada kapek cantik macam ini, nak ada speaker, nak ada tok imam. Siapa-siapa pun boleh buat. Islam di pasar malam boleh buat. Kenapa kita tak buat Islam di pasar malam? Pasar borong, pasar malam, pasar minggu. Kita sekarang selalu marah kepada peniaga pasar malam dan orang yang pergi pasar malam. Tu tengok dia orang ni, waktu malam-malam penuh, surau tak ada orang. Apa? Kita duduk mengumpat di masjid. Apa? Orang azan dia pun sibuk beli telur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Telur 10 biji. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bawang 2 kilo. Sepatutnya kena jawab azan. Demo tidak. Demo jawab dengan jualan. Telur pun palsu. Kalau mereka tidak datang ke masjid, kalau orang tidak datang ke masjid, kita yang kena keluar daripada masjid hampiri mereka. Macam mana dia orang ni? Penuh pasar malam, masjid tak ada orang. Kalau begitu masjid tukar ke pasar malam. Bawa kanopi, letak di sana. Bawa kapek yang bergulung-gulung dalam stor masjid tu, buh dalam lori, bawa ke pasar malam. Dalam masjid tu ada speaker yang tak dipakai pun. Dia pakai kalau ada program je. Pusung, bawa ke pasar malam. Malam tu Tok Bilal yang tak bertugas di masjid, dihantar bertugas ke pasar malam. Tok Imam yang tak bertugas giliran malam itu, dihantar bergilir di pasar malam. Pasang 2 kemah. 1 kemah perempuan, 1 kemah untuk laki-laki. Tok Bilal azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Agak-agak penuh tak 2 kemah tu? Penuh. Kita hari ni duduk salahkan orang. Tengok dia orang tu, tengok dia orang tu. Masalahnya kita tak pergi kat dia orang. Pasal dia orang faham bila nak semayang kena pakai kem plekat. Bila nak semayang kena pakai telekong. Jadi akhirnya payahlah bang, balik rumah lah semayang bang. Nantilah balik rumah pukul 8 suku. Nak makan pun balik lagi, cakutiau lagi. Akhirnya terlepas maghrib. Sekarang kita buat di situ. Sambil dia orang beli, abang ada orang azan abang, cantik lah boleh semayang. Tu dia dengan bawang dia, dengan cakutiau dia, letak kat depan sekali. Allahu Akbar. Cakutiau ada mi goreng mana? Bismillah. Tertinggal atas meja ke mak gitu. Akhirnya orang kan semayang. Mula-mula 2 kemah, tunggu minggu depan, tunggu lagi bulan depan, 4 kemah akan datang. Yang ini yang kita kena buat, semayanglah di pasar malam. Bukannya mesti di masjid. Janji dia solat, minta syabas ke apa ke, beli tong yang besar yang isi air, ambil wuduk di situ. Tapi ustaz, yang masalah dia sekarang macam kita orang lelaki senang ustaz kan, orang pakai seluar semua dah boleh sembahyang macam orang perempuan lah ustaz. Orang perempuan pun macam lelaki-lelaki, janji tutup aurat. Sebab tu orang perempuan nak keluar daripada rumah, pastikan dia memakai pakaian yang membolehkan dia solat. Senanglah. Ini dia pakai t-shirt, nak solat macam mana? Dia pakai seluar jin, londeh pula tu, nak solat macam mana? Dia umur 30, pergi pakai baju anak dia yang umur 10. Ya Allah, udah macam sarung nangka.
Memang tak boleh solat. Cuba dia berpakaian yang membolehkan dia solat. Dia pakai baju kurung. Lepas dia pakai baju kurung, di dalam lengannya pakai baju sarung lengan, menutup auratnya, sarung lengan. Ustazah Siti Nur, ya tu pakai sarung lengan sini Kemudian pakai stokin, pakai tudung elok-elok. Dia boleh semayang menggunakan baju kurung dia. Tapi orang Malaysia faham, asal orang perempuan nak semayang mesti telekung. Asal telekung semayang. Kita kena ingat, yang pakai telekung semayang ni ialah orang-orang yang berada di negara-negara yang hujungnya sia-sia aja. Negara yang sia-sia di hujung, dia pakai telekung. Indonesia, Malaysia, yang sia-sia di hujung. Negara-negara lain senang. Dengan jubah dia semayang. Sebab tu mereka berjalan dengan jubah, sebab senang semayang. Di samping senang buang air kecil. Ya, jamban tak ada, tanda tak ada, pergi duduk kat padang tu, duduk macam relax. Sambil duduk kuih tanah. Kita ingatkan dia tunggu suami dia, rupa kencing, tuan. Jadi ni kaedah. Kalau kita faham betapa mudahnya Islam, tapi orang kita sekarang ni asal nak semayang telekung, asal telekung nak semayang, akhirnya dia susah. Bila tak ada telekung, tak ada semayang. Mah, kita singgah semayang di sini mah. Ya Allah abang, mah tak bawa telekung. Ya Allah, tak apa, pinjam telekung masjid ada. Tak nak lah abang, hitam kotor, hari tu pakai muntah abang, busuk. Atau kamu tak semayang? Tak payah lah abang, qada je lah di rumah. Tuhan pun faham kita musafir. Dia ingat Tuhan tu pak saudara dia ke mak dia. Tuhan faham. Semayang je lah. Artinya kamu dah tahu nak berjalan, kenapa tak buat telekung? Tak sangka pula nak semayang. Mana boleh sangka semayang tu umur dia 1400 tahun, kamu baru umur 20 tahun. Kenapa yang 20 tahun tidak boleh ikut yang lebih tua 1400 tahun? Tuan-tuan nak buat apa pun, tuan-tuan kena fikirkan solat. Akhirnya jadi mudah. Nak kenuri, fikirkan solat. Nak mesyuarat, fikirkan solat. Nak suka nikah, fikirkan solat. Solat didahulukan. Itu yang sepatutnya. Bila kita nak mesyuarat, lepas zuhur. Bila kita nak buat jamuan kenuri kahwin, lepas isyak. Bila kita nak kenuri kahwin, 8 pagi. Kita tidak mengganggu waktu solat, akhirnya jadi senang. Kenuri kahwin jam 8 pagi kenurinya. InsyaAllah. Habis kenuri 12 tengah hari. Tulis besar-besar dalam kad jemputan. Jamuan 9 hingga 12 tengah hari. Selepas 12 tengah hari, kaunter tutup. Tulis besar-besar. Kalau tuan-tuan jamu pukul 9 pagi kenuri kahwin, tak payah masak nasi 4 jenis lauk. Roti canai je. Ini kenuri ke apa ni? Kenuri kahwin lah. Roti je, nasi tak ada. Kamu nak tu ada nasi lemak bungkus, kari pap, nasi lemak bungkus, bihun goreng, roti canai. Selamba rok je. Kalau tuan-tuan nak lagi jimat, kari pap 2 ketui. Jimat tak duit? Islam tu mudah. Tapi hari ni kita sanggup bergolok gadai sebab nak buat kenuri di dewan. Gaji pun 2,500. Nak sewa dewan, nak buat majlis resepsi lagi, nak panggil ni lagi. Udah hutang alung. Kenapa kita menyusahkan diri kita? Islam mudah. Akad nikah pejabat agama pun sah. Pergi kahwin di pejabat agama tu, qadi ada, saksi dia orang, minta kerani tu jadi saksi. Kerani pejabat agama tu. Masya Allah. Dah habis makan, ajak Tok Qadi pergi kantin pejabat agama. Tuan Imam, Tuan Qadi nak makan, minta lah, bihun dia kata dia. Mana naik Qadi ni kira kenuri lah. Kenuri ni. Tapi kita ni faham, asal kenuri pasang kemah depan rumah. Kenuri hari Ahad, kemah pasang hari Khamis. Ya Allah, ditutup dengan kursi plastik. Kita nak lalu, Allah tutup pula dah. Kona kenuri belah sini pula. Ya Allah. Lalah telefon isteri di rumah, abang sangkut lah, jam lah, blok lah, sini kenuri. Tak boleh pergi mana. Kan Islam tu mudah. Cuba tuan-tuan buat yang mudah lepas ni. Jimat belanja. Ini tidak hantaran 10,000 serba satu, cincin untuk kakak 3 orang langkah bendul. Opah pun nak sekali. Opah pun dah tak ada juga gitu dia.
Kan jadi payah. Apa hayah nak kahwin seorang yang lain kena belanja? Jadi kalau boleh tuan-tuan fikirkan, Islam tak suruh buat macam itu. Nak sewa sana, sewa sini, belanja banyak. Berhutang sampai anak 10 pun berhutang alung lagi. Ya, kita bukan macam itu. Kaki. Turunkan kaki. Ya, baik. Kita bukannya perangai macam itu. Islam adalah satu agama yang sangat mudah kepada kita. Islam bukan menyusahkan umat dia. Baik Ustaz, kalau tak menyusahkan umat dia, kenapa kita orang kena sunat? Sunat pun susah ke? Susah Ustaz. Sekarang tak ada susah. Dulu betul bersunat tu susah. Ya Allah, Tok Mudim tu dia asahnya depan kita. Ni yang mana ni? Itu yang lari tu. Lari terjun kat tingkap, nyorok bawah rumah, nyorok dalam sungai. Sekarang mana ada dah Tok Mudim macam itu. Anak Tok Mudim pun doktor sunat. Tak sakit, tak berdarah sekarang ni. Dulu kalau bersunat, udah dipekuk je dengan tempurung mandi tuan. Dulu, sekarang tak ada. Hari ni sunat, hari ni main. Bila kita kaji, kenapa bersunat? Rupa-rupanya dia mengelakkan penyakit. Ini dipanggil sebagai fiqh maqasid. Fiqh tujuan. Di sebaliknya tu apa? Fiqh maqasid. Daripada 100 orang yang kena siflis, hanya 2 orang saja yang bersunat. Yang lain semua tak bersunat. Sebab tu kena siflis, kena AIDS. Ini hikmah dia. Sekarang orang kafir pun sibuk nak bersunat, sebab dia mahu tahu ada qasad di sebalik bersunat itu. Yang ni yang kita kena belajar. Bila kita belajar fiqh maqasid, kita akan jadi senang. Dalam ibadat kita jadi senang. Apa tujuan puasa? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu jadi orang bertakwa. Tujuan aku puasa, aku nak jadi baik. Tujuan aku puasa, aku nak jadi baik. Faham tujuan? Kamu ni puasa tapi ngumpat orang. Allahu Akbar. Lepas tu kita tak ngumpat dalam bulan Ramadan. Kamu ni puasa tapi dengan makwa, aduh macam tak puasa je aku nampak. Kita kena ingat, dia bukan bini aku, dia bukan laki aku. Pasal aku nak naik motor sekali, pasal aku nak peluk-peluk dia pula. Ni bulan Ramadan ni. Kita latih diri kita supaya tak buat maksiat. La'allakum tattaqun. Dia akan membawa sampai ke akhir Ramadan, sampai Syawal nanti. Itu tujuan dia. Tapi kalau kita semata-mata puasa, apa tujuan kamu puasa? Tujuan aku puasa aku nak moreh. Tujuan aku puasa sebab diabetes. Tujuan aku puasa sebab aku nak bagi kurus. Tuan-tuan tak mencapai tahap qasad. Cuba kita faham qasad. Qasadnya ialah tak nak buat jahat. Ini bulan Ramadan ni tuan-tuan tengok, Masya Allah, naik EX5 pergi kerja, 2 orang satu kilang, laki perempuan, melekat 2 orang dalam raga motor. Masya Allah, 2 dalam raga. Seat belakang bukan pakai. Maknanya tu betul belum kahwin tu. Kalau dah kahwin, yang suami dalam raga, yang isteri dekat carrier belakang. Bila konos isteri tegak tu, yang menggelewa tayar lah. Patutnya aku konos hang konos lah. Isteri dia tak mau nak dia duduk tegak lagu tu je. Yang lelaki tu sebiji macam kubur, macam batu nisan, seorang depan seorang belakang, tengah-tengah flat. Jadi tuan-tuan, kita nak la'allakum tattaqun. Apa tujuan haji? Liyashhadu manafi'a lahum, supaya kamu menyaksikan apa-apa yang bermanfaat kepada kamu. Tu tujuan buat haji. Setengah orang tujuan buat haji untuk dapat title. Dapat title. Aku datuk dah dapat, ni dah dapat, ni dah dapat, haji belum. Tu dia pergi buat haji untuk ambil haji. Dapat haji buat balik. Dia tak dapat. Liyashhadu manafi'a lahum. Apa dia? Saksikan apa-apa yang bermanfaat pada kamu. Macam mana air Zam-Zam? Satu telaga boleh minum berbilion manusia. Masya Allah. Minum air Zam-Zam. Tengok macam mana Allah ciptakan air Zam-Zam. Tengok pada Kaabah, Masya Allah. Inilah tempat tumpuan segala makhluk ni. Beribadat sebagai satu tempat. Semua orang menuju ke arahnya. Satu hati. Seluruh dunia menuju ke arah kiblat yang sama. Tumpuan kiblat. Letaknya di situ. Kamu duduk di mana pun, letak di sini. Masya Allah. Sampai juga aku di sini. Ya Allah, Alhamdulillah, Ya Allah. Setengah orang dia tengok Kaabah, tak besar ya. Nampaklah gambar besar. Itu saja dia nampak.
Dia tak lihat liyashhadu tu, tidak dia tengok. Bila lalu dekat Hijr Ismail ke makam Ibrahim, tak ada rasa apa. Bila duduk di Arafah, tak rasa apa. Dia tengok orang menangis, lepas asar menangis. Apa dia menangis? Pelik tu aku ni. Masya Allah, orang pakat berdoa minta ampun, itu waktu mustajab, kemuncak kehidupan. Kemuncak kehidupan tuan-tuan, bukan tuan-tuan kahwin. Kemuncak kehidupan kita ialah bila kita duduk di Arafah menunaikan ibadah haji. Kerana Arafah itu haji. Tuan-tuan duduk di situ, tuan-tuan telah mencapai kemuncak kehidupan tuan-tuan. Sebab tu kita rasa seronok. Setengah orang merasa kemuncak kalau dia berjaya menggenggam segulung ijazah. Tak, segulung ijazah, lepas ni kita bergulung-gulung lagi kita boleh dapat ijazah. Tetapi liyashhadu tu, sebab tu orang bila sampai saja di Arafah, sampai waktu dia nak wukuf itu, maka air matanya akan mengalir tanpa siapa paksa. Airnya akan mengalir, air matanya akan keluar keinsafan. Ya Allah, aku ni kerdil ya Allah. Lihat kebesaran-Mu ni ya Allah, aku kerdil ya Allah. Tengok berbilion-bilion manusia, berjuta-juta manusia yang tawaf, yang sa'i, yang duduk wukuf. Macam manalah di hari kiamat ya Allah. Nak dipanggil seorang-seorang, seorang-seorang nak dihisap. Sekarang ni pun susah ya Allah. Ini dipanggil liyashhadu manafi'alahum. Kalau kita faham fiqh maqasid, kita akan jadi senang dalam ibadah. Apa tujuan kahwin? Kahwin saja. Tapi kita sekarang menokok nambah benda yang akhirnya menjadikan perkahwinan itu satu benda yang cukup menyusahkan. Mula-mula menengok, lepas menengok merisik, lepas merisik bertunang, lepas bertunang hantar belanja, lepas hantar belanja pula pergi angkat nikah, lepas angkat nikah baru buat kenduri, lepas kenduri pula baru buat majlis untuk raikan semua orang. Berapa kali itu buat? Berapa banyak belanja? Sekarang kalau tuan-tuan tak ada 30,000, tuan-tuan lahum tak menikah. Jadi susah. Nak pelamin, nak itu, nak ini. Malam tu pula 12 baju pula nak pakai. Kejap kimono, kejap kebarung, mengkarung, kejap jubah. Masya Allah. Letih tuan-tuan kita ni. Itu yang kita jadi susah. Kita sekarang nampak Islam tu susah sebab kita menokok nambah. Cuba kita pegang kepada Islam yang sebenar-benarnya. Senang. Orang tengok saya malam-malam pakai jubah. Aku tengok ustaz tu dalam TV pakai jubah, dalam YouTube. Sekarang pakai t-shirt singlet biasa aja. Inilah yang dikatakan mudah. Nabi Muhammad pun dia tak pakai jubah 24 jam. Ada masanya Nabi pakai seluar, ada masa Nabi pakai kain. Mengikut keadaan. Cuba tuan-tuan pakai jubah 24 jam. Kerja tuan-tuan manjat tiang elektrik, nukar lampu. Tak susah hati tuan-tuan. Yang makji perempuan akak, kak long semua lalu di bawah, tuan-tuan dia di atas. Ya Allah. Pakailah seluar. Kalau tuan-tuan main bola pakai sejubah apa sepaknya jubah jatuh saja. Pakailah seluar. Islam mudah. Sebab tu ustaz, bila kita orang macam mandi di kolam renang, kita pakai bikini ustaz, senang ustaz, belotak kamu. Baik tu saya pakai apa lagi senang. Dia adalah hukumnya awal tadi, nama dia fiqh ibadah, ada sunnah, ada halal, ada haram, ada halal. Selagi mana benda itu halal silakan, tapi kalau benda itu haram tolak, walaupun menyenangkan kamu. Sebab setiap benda yang haram tidak akan menyenangkan. Benda yang haram pasti menyusahkan. Bukan sekarang, mungkin di satu masa. Benda yang halal pula akan menyenangkan kamu. Walaupun agak susah sekarang, tetapi di hari kiamat akan menyenangkan kamu. Sebab benda yang halal itu adalah yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi sebut di sini, seseorang yang mempersusahkan di dalam agamanya, seorang yang menyusahkan dalam soal agamanya, maka dia sendiri yang akan jadi kalah. Dia sendiri yang akan jadi kalah dengan agama dia. Jangan bagi susah dalam bab agama. Jangan bagi susah. Tuan-tuan nak puasa, puasa. Sahurnya bila? Kena faham, sahur tu bila? Allah sebut dalam Quran, sahur itu ialah wal mustaghfirina bil ashar. Minta ampun pada waktu sahur sekira-kira 15 minit, setengah jam atau 15 minit sebelum masuk waktu subuh. Itu saja, yang lain kamu tidur.
Setengah jam sebelum masuk subuh kamu bangun, makan. InsyaAllah ada barakah pada puasa kamu. Tapi kita nak nyusahkan diri. Abang, kalau kita bangun pukul 5, leceh abang, sekarang dah pukul 1. Baik kita makan sekarang. Dia tengok bola, Barcelona lawan dengan Real Madrid. Pukul 2 baru habis. Jom tidur, besok nak puasa. Abang, kalau kita sahur pukul 5 kan 2 jam je kita tidur bang. Baik kita makan sekarang sahur pukul 2. Nanti kita tak payah bangun sahur, terus kita bangun subuh je. Oh, cadangan yang bernas. Patutlah kamu kerja di kilang bernas. Tuan-tuan memakan pukul 2 pagi, itu bukan sahur. Itu namanya mentek darah, tuan-tuan. Orang suruh tidur dulu, lepas tidur bangun baru nama dia sahur, sekira-kira setengah jam sebelum subuh. Cuba ikut peraturan. Masuk maghrib bila? Masuk maghrib 7.25. 7.25 kamu buka puasa. 7.25 buka puasa. Yang nak tunggu-tunggu buat apa? Ada setengah orang 7.25, ya Allah, orang dah azan, dia tumbuk sambal lagi. Orang dah azan dah, dia tak makan lagi. Makan. Senang. Tak ada yang susahnya kita nak nyusah pasal apa? Ada yang baca doa lagi, orang dah azan, berjela-jela doa dia. Dekat 10 minit Allah. Aduh, lama gila tu imam ni. Yang tuan-tuan tunggu dia pasal apa? Biarlah dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Orang dah azan, tuan-tuan makan je dah lantak. Bila tuan-tuan pun amin. Lama ya? Nanti tuan-tuan makan. Bila tuan-tuan makan selesai, amin walhamdulillah rabbil alamin. Dia mencari kurma dia. Udah tak ada ke? Jadi kalau tuan-tuan nak baca doa panjang-panjang, boleh ambil kurma simpan dalam poket dulu. Spare apa-apa yang ada sini. Kalau kita faham keadaan senang. Imam kalau dia faham masalah dia akan menyenangkan segala makmum. Sebab tu Nabi kata imam yang faham ialah imam yang berkhutbah pendek, sembahyangnya panjang. Imam yang cerdik ialah yang memendekkan khutbah dan memanjangkan bacaan dalam solat. Sekarang khutbahnya panjang berjela, sembahyangnya pendek. Baca pendek, khutbah pendek sudah. Sebab ni waktu orang nak tidur. Kamu baca khutbah panjang-panjang, memang tidur sama Allah tu. Kena menjadi aircon pula. Dapat tiang pula, cantik punya. Relax ya, lantak kamu lah. Akhirnya tak ada kesan. Tak ada kesan. Biar pendek khutbah. 10 minit cukup, 15 minit cukup. Barakallahu lahu. Bagilah imam ni pendek lah. Cantik punya. Minggu depan dia semangat nak datang. Kalau tuan-tuan baca 2 suku tak habis lagi khutbah, lama ni aku nak kerja ni, celaka untuk imam. Itu yang maki tu imam tu. Minggu depan dia tukar masjid. Aku tak datang masjid ni, lama tau khutbah dia. Atau kamu sembahyang di mana? Sembahyang kat pejabat aku je, senang. Aku buka TV aku dengar khutbah masjid negara. Janji sembahyang, buatlah. Jadi kita kena buat satu benda yang senang. Dan kalau kita baca khutbah, Tok Imam tengok, cari jalan macam mana dia pun ni tak tidur, tak mengantuk. Dan kalau dia tidur, tegur. Sebab tu kalau saya baca khutbah, saya tegur orang yang tidur. Pak Mat, khutbah ni, bangun. Pak Mat, bangun. Jadi kalau dia tidur, orang sebelah dia kejut. Wah, Pak Mat. Orang belakang semua panjang tengkok tengok. Kan itu tabiat orang kita. Orang kita kan suka tengok orang tengok. Accident pun dia tengok panjang je tengkok. Padahal dia bawa kereta tu. Teruk. Dia tak bahaya. Dia tak tengok divider depan dia ke, kereta berhenti ke, dia nak tengok orang. Lah dia pula accident pula. Orang lain pula tengok dia. Woi, kiri kanan kena lah kata dia. Dia pula duduk tengah-tengah. Polis datang, kanan ada, tengah pun ada, kiri pun ada. Nampak? Puncanya Pak Syah rajin tengok orang. InsyaAllah kalau macam Pak Mat ni tuan-tuan, Pak Mat kita ni, Pak Mat, bangun Pak Mat, apa hati tidur Pak Mat?
InsyaAllah Pak Mat ni minggu depan sama ada dia tak tidur terus atau tak datang terus. Sebab tu Islam dia ajar kita senang. Nabi Muhammad baca Quran, semayang, tengah semayang budak menangis, Nabi ringkaskan bacaan sebab budak menangis. Nampak ada Islam mudah. Tengah baca ayat panjang, tengah baca semayang tu budak menangis, mama. Rasulullah pun Allahu Akbar, sebab nak jaga orang. Maknya memang susah hati, nangis pula. Ya Allah, tadi tak nak menangis, sabar je lah. Yang sebelah mak dia pun runsin, sebelah mak dia tu dah tahu budak bawa buat apa. Yang budak tu, apa perasaan budak tu? Budak tu menangis, dia minta tumpuan, mak tak peduli pula. Yang budak mama. Yang mak dia anak tu menjawab, apa syuk-syuk? Akhirnya dia tak khusyuk semayang. Yang pentingnya ialah khusyuk. Sebab tu Islam ni dia bagi mudahkan cerita. Mudah cerita. Benda yang menyusah tuan-tuan tolak. Saya pergi minang satu orang, saya kata dekat bapak dia, saya datang ni abang, nak minang anak abang. Jadi budak ni pun abang kenal, anak abang pun kenal dia, berdemo pun mencinta, abang tahulah gaji dia banyak mana. Jadi datang dia pun dah suka, jadi bagi saya abang, kita bagi langsung je lah bang. Jadi letakkan satu harga yang munasabah atau munas Sarawak, kita bagi kahwin je lah. Dia letak je 7,500. Allah. Yang budak lelaki ni kerja pembantu kedai, gaji 750. Nak dapat 7,500 tu 10 bulan tuan-tuan. Itu pun dengan syarat tak makan, tak minum tu. Tak belanja apa langsung, makan pasir je tu, baru dapat 7,500. Tak pun duduk di masjid makan pisang aja. Kok ada pisang. 7,500 hantaran untuk dia. Belum masuk lagi kenuri kendara rumah si lelaki ni pula. Macam ni kita dah tetap. Jadi kita dah mesyuarat adik-beradik saudara mara. Jadi kami dah setuju 7,500. Jadi saya kata dah mau tamat abang ya. Lebih kurang gitulah. Tak apalah, saya balik bincang dululah. Sila makan ustaz, makan. Makan bihun makan. 3 hari dia datang balik. Jadi ke ustaz? Rasa tak jadilah bang. Saya dah kata dah, gaji budak dia 7,500. Dalam bank dia pun 3,500 je ada. Abang letak 7,500, gaji 750. Bila dapat duit? Nak sewa rumah lagi, mana nak beli katil lagi, tilam lagi, blender lagi, mana nak cari duit? Jadi nampak gayanya abang, kita batal lah abang, tak jadilah. Ustaz pun tak minta kurang. Kami letak 7,500 tu, ustaz boleh lagi negotiate lagi ke kaunting ke apa ke? Saya kata dah payah lah, saya tak ada duit, nantilah saya cari orang lain. Datang pula anak dara tu pula, ustaz nah 3,500 saya bayar. Dia 3,500, saya 3,500. Macam mana ustaz? Terpulang lah pergi jumpa dia nak ke tidak. Akhirnya anak dara tu sampai sekarang tak kahwin. Brother ni dah kahwin dengan orang lain, dah bukan nak pinak dah pun. Cuba kita mudahkan hidup. Orang nak ambil anak hang tu okey lah. Orang nak ambil anak kamu tu jadi suami, isteri tu okey lah. Sikit punya ramai ke sekarang orang isteri perempuan tak ada suami ni. Tak kesian ke adik kamu? Kamu tak apalah ada suami, ada isteri. Adik perempuan kamu. Jadi kalau yang datang minang tu orang baik-baik, gaji murah pun tak apa, sebab Allah firman, in yakunu fuqara yughniyahumullah min fadli. Kalau kamu miskin, sebelum kamu kahwin, kamu miskin, jangan takut kahwin, aku akan kayakan kamu lepas kamu kahwin. Ini janji Allah dalam Quran. Tuan-tuan di sini ramai yang tak kahwin lagi. Sebab gaji murah. Kahwin dulu, insya-Allah lepas ni ada rezeki. Cuba tanya abang-abang yang dah kahwin, masa dia belum kahwin, apa yang dia ada di rumah sewa dia mah? Cita-cita. Apa yang mereka ada? Cuba tanya abang-abang kita yang dah kahwin, sebelum kahwin apa yang dia ada? Masya Allah, tak ada. Tilam toto aja. Beli kat Kelantan dulu tu. Bantal 2 butir, pinggan, Maggi mangkuk je. Gelas ni pun masa beli Colgate dapat gelas free.
Nama kata nak beli kat kedai gelas tak ada lah. Beli Colgate yang besar dapat gelas. Percuma balon. Dia beli Colgate tu sebab dapat gelas. Itu belum kahwin. Ya Allah. Cuba tengok sekarang. Gelas sampai tak pakai. Duduk dalam almari tak pakai gelas. Beli kat Langkawi, Mak Group. Tak pakai. Allah bagi rezeki gelas punya banyak. Tak pakai pun. Banyak gila abang gelas. Kakak kamu boleh beli. Dijampingnya custom. Kat Langkawi waja'alna min baini aidihim. Jatuh daripada jauh abang daripada jampi lah. Tak nak kena cukai. Waja'alna min baini aidihim sadaf. Custom tu tidur. Habis-habis dia baru jaga balik. Ferry pada berjalan dah tu. Buat balik ke rumah, simpan je tuan-tuan. Bukannya pakai pun. Letih jampi custom je. Lepas kahwin, kereta dua. Dulu motor je. Bila hujan, duduk bawah jambatan. Duduk bawah jambatan. Motor tengah-tengah sikit. Dia duduk kat atas, takut dia rompok duit lori. Itu masa bujang. Tengok je orang lalu naik kereta. Tengok je. Sekarang kita naik kereta, kita dah kahwin. Kita pula tengok orang bawah jambatan. Kesian ni, kesian. Pada 10 tahun dulu, itu tempat dia duduk, tuan-tuan. Lepas kahwin, Allah bagi 3 kereta. Myvi, Wajah, kereta sorong. 3. Jadi apa sebab abang-abang takut? Kahwinlah. Tuhan bagi rezeki. Tuhan bagi rezeki, kena yakin. Aku bila nak kahwin, duit tak ada. Kahwin dulu. InsyaAllah Allah akan bagi pada kita. Nak sebutkan kepada kita bahawa Islam tu mudah. Kalau kamu sakit, kalau kamu sihat, semayang cara orang sihat. Allah, saya sakit ustaz, pinggang saya ni dia patah ustaz, dia saya rempit nak kata ustaz. Jadi saya buat wheelie ke belakang tu ustaz. Kepala saya tak jalan ustaz. Kawan saya up, saya yang belakang tu. Saya yang kepala betul-betul tak jalan tu. Batu ustaz, muk kepala saya ustaz. Yang itu sejak tu pinggang sakit. Kalau gitu semayang duduk. Tapi boleh berdiri tak? Boleh berdiri tak? Jalan boleh ustaz, kerja boleh, rukuk je tak boleh ustaz. Kalau gitu masa semayang, masa angkat takbiratul ihram kena berdiri. Allahu akbar. Bila nak rukuk baru duduk. Sebab ada orang yang tak boleh rukuk, dia semayang duduk daripada awal. Ambil atas kursi, duduk kursi. Padahal dia usung kursi. Masa nak datang semayang tu, dia usung kerusi dari rumah. Gini usungnya. Usung kerusi sehat. Relax. Mana Abang Haji? Masjid dia. Usung kerusi. Hoi jalan ni. Bila sampai ke masjid, duduk. Semayang pun duduk. Allahu Akbar. Tak sah. Sebab dia boleh berjalan dan dia boleh berdiri. Betul ustaz, saya boleh berjalan, boleh berdiri. Masalah dia, ustaz faham tak? Saya tak boleh rukuk. Ustaz faham tak? Faham. Masalahnya Abang Haji tak faham. Kalau Abang Haji dah boleh usung kerusi, maknanya Abang Haji boleh berdiri. Takbiratul ihram wajib berdiri. Lepas tu bila nak rukuk baru duduk. Nanti bila dah bangun daripada sujud, bangun balik, berdiri balik. Duduk hanya masa rukuk dan sujud. Tahiyat tu saja. Fatihah berdirilah. Bukan 24 jam duduk. Yang 24 jam duduk ialah orang yang tak boleh bangun. Barulah 24 jam dia duduk, pasal dia tak boleh bangun. Ini yang kata semayang tu mudah. Jangan terus duduk, itu terlebih mudah. Berdiri boleh, berjalan boleh, duduk. Allahu Akbar. Bangga pula tu. Selama roh aja. Ya Allah. Jadi kalau tuan-tuan tak boleh duduk terus, tak boleh bangun terus, duduk atas kerusi boleh. Ada pula kata ustaz, jadi kalau kita sembahyang atas kerusi tu ustaz, maknanya kita kena bawa meja ustaz ya. Apa hal pula meja? Dia kata sebab kita nak sujud tu mesti kena atas benda. Baik kamu bawa laptop, komputer semua. Sambil sembahyang main-main ni. Bayangkan belah kanan usung meja, belah kiri usung kerusi. Mana yuk sembahyang? Ada yang kata kena bawa bantal. Masya Allah. Duduk aje lah atas kerusi tu. Itu kalau nak duduk atas kerusi. Kalau tak nak duduk, boleh duduk atas lantai. Masalah ustaz, kaki saya dua-dua patah ustaz. Kaki tak boleh lipat ustaz. Kaki lunjur ke depan. Lunjur ke depan.
Allah Akbar, lunjuk. Jangan tuan-tuan kepokkan kaki juga, patah lagi lah, tak lunjuk ke depan. Ustaz, saya tak boleh bangun terus Ustaz. Semayang atas katil. Semayang atas katil memanglah makcik semayang atas katil sebab makcik tak boleh bangun langsung. Masalah dia makcik nak pakai telekung macam mana Ustaz? Bro. Punya senang. Sekarang makcik tidur atas katil, tak payah telekung. Makcik tidur atas katil, ambil selimut gebok, selimut sampai ke tengkok. Ambil kain tudung, kain tuala pun boleh, tutup kepala, tengkok semua ni, tinggal muka je nampak. Semayanglah makcik. Menghadap ke arah kiblat pun boleh, tegak pun boleh. Allahu Akbar. Ambil kain selimut, tutup sampai ke tengkok, jangan sampai ke kepala. Inna lillahi wa inna ilaihi. Itu dalam mati. Ini bagi orang yang sembahyang atas katil, sembahyang. Masalah dia ustaz faham lah. Apa masalah pula? Saya accident, saya mak rempit. Kaki dua-dua patah ustaz, tergantung ustaz. Macam mana nak sembahyang ustaz? Sembahyang wajib. Iyalah nak ambil wuduk macam mana? Tayamum, ambil wuduk dan tayamum. Siapa nak tayamumkan? Suami kamu, isteri kamu boleh ambil, mak kamu boleh, dan rakan-rakan rempit kamu. Sebab tu kalau tuan-tuan tangan patah, jangan duk conteng. Ini tangan patah simen conteng, ambil marker pen. Kazim was here. Masya-Allah, gurungga tulis situ. Hai ya Allah. Hidup bro kata dia. Tulis macam-macam. Ya Allah. Tu nak sembahyang macam mana? Buruk benar rupa dia. Jadi kita kena faham betul-betul. Sembahyanglah. Okey ustaz, saya ustaz. Tadi ustaz kata tu kalau orang lumpuh, macam orang lumpuh kan, bolehlah dia telimut macam saya ni. Saya makan roti canai kat warung tepi jalan ustaz. Pagi breakfast kan, hari Ahad kan. Jadi bawa anak-anak semua kan. Dia asal bercakap je kan kat belakang tau. Jadi tengah-tengah makan tu ustaz kan, datang lori trailer tau kan. Dia rempuh ustaz kan. Terbakar ustaz. Roti je tak terbakar ustaz. Ya Allah. Abang pun, saya pun kena bakar ustaz. Dengan saya membakar sekali ustaz. Jadi saya sekarang duduk dalam burning ward. Saya ward terbakar sekarang. Baju tak boleh pakai, kain tak boleh pakai. Saya bogel ustaz. Macam mana saya nak semayang? Semayanglah dalam bogel. Sebab tak boleh kena pakaian. Tapi saya tak boleh wuduk ustaz. Tak payah wuduk, sebab kamu tak boleh kena air. Saya tak boleh tayamum ustaz. Tak payah pakai tayamum. Kamu menghormati waktu. Bukan kalau dalam burning ward dia ada kelambu, tarik kelambu tu. Allahu Akbar. Semayang menghormati waktu. Nanti dah sihat sikit boleh kena air, semayang. Sampai tahap macam itu kena semayang. Okey ustaz, kalau dah macam tu pun tak nak semayang lagi ustaz, macam mana ustaz? Kita bakar je. Baik. Jadi tuan-tuan, Islam agama yang mudah. Kadang-kadang kita yang bagi susah. Jadi bagaimana cara nak bagi senang Islam? Belajarlah dan fahamlah Islam betul-betul. Tak habis lagi. Baik, kita jumpa lagi di lain masa. Saya dah berceramah dah 20 tahun. Ini kali pertama Toyota panggil, dan kali pertama juga saya ceramah di masjid negeri ni. Jadi kalau nak jemput balik 20 tahun pada sekarang lah. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.